إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم عنه بمعجزين. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita bersama sehingga berada dalam salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah yang insya-Allah tujuannya tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita membaca kitab Riyadhus Salihin. Dan pada malam ini kita baca dalam babus sidqi, bab pada menyatakan tentang jujur. Sebagaimana biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah bab dia akan mendatangkan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Antara lainnya yang dibawa pada malam ini adalah ayat daripada surah At-Taubah 9. Allah Ta'ala menyebut surah Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang jujur. Dalam hadis-hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Antara hadis yang masyhur, Nabi ajar tentang hakikat siapa yang akan memberi bekas dan kesan dalam hidup kita. Antara lainnya adalah siapa yang kita kawan. Hadis yang masyhur yang disebut bahawa seseorang itu akan mengikut agama orang yang dia kasihi. Dan Nabi juga menyebut tentang siapa yang berkawan dengan tukang besi, paling tidak dia akan rasai kepanasan tukang besi tersebut. Demikianlah juga kalau orang yang berkawan dengan orang yang menjual al-misk, menjual atar, menjual kasturi, maka paling tidak dia akan merasai wangian kasturi tersebut. Demikianlah manusia ini diajar untuk berkawan dengan orang yang terbaik. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Kita tahu tuan-tuan, antara cara untuk mencapai takwa ni adalah duduk dalam kalangan orang yang jujur. Antara cara untuk mencapai takwa adalah dengan cara kita duduk di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Disebut macam mana kita nak dapat takwa? Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, paling tidak ada 3 jalan untuk kita dapat takwa. Yang pertamanya dengan cara tafakkur. Banyak ayat suci Al-Quranul Karim Allah Ta'ala suruh kita tafakkur. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyebut tafakkur ini liqaumi yattaqun. Tafakkur ini adalah ciri khusus kepada kelompok orang yang bertakwa. Tengok kepada langit, tengok kepada bumi. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Kenapa kamu tidak lihat kepada malakut, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi? Allah Ta'ala suruh kita tengok tu semua, tafakkur alam ini
Hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Liqaumi yattaqun, bagi mereka yang mahu bertakwa. Maknanya jalan untuk kita mendapat takwa itu antaranya ialah dengan cara kita berada, dengan cara kita melihat tafakkur alam ini. Yang kedua, Allah Ta'ala, kalau kita perhati dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menyebut Qur'anan ghaira zi'iwajin la'allahum yattaqun. Quran itu dia tidak ada bengkang-bengkok, sikit pun tak ada dalam Al-Quranul Karim. Tak ada kata ayat yang ke-7 Al-Baqarah bertentangan dengan ayat yang ke-11 Al-Ahzab, tak ada. Al-Quranul Karim dia tidak ada bengkang-bengkok padanya. Ghaira zi'iwajin la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Macam mana? Dengan antara caranya ialah mereka tadabbur Al-Quran. Kan Allah Ta'ala sebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Kitab yang penuh dengan kemuliaan, yang Allah Ta'ala turunkan penuh dengan keberkatan. Tujuan dia apa? Orang mengaji bahasa Arab dia kata lam di situ, maksud dia lam ta'lil. Apa makna lam ta'lil? Lam menyatakan sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah Ta'ala kata apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk mereka tadabbur ayat Allah. Tadabbur makna dia apa? Perhati ayat Allah, meneliti ayat Allah, menyelam untuk mencari permata dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut. Liyadabbaru ayati. Paling tidak tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati paling tidak Al-Quran ni Allah Ta'ala suruh kita buat 6 benda. Paling tidak Allah Ta'ala suruh kita buat 6 benda yang kalau kita semua perkataan-perkataan itu bermula dengan huruf ta, kita kata 6 ta ataupun 6 ti. Quran tu. Pasal apa Allah Ta'ala turun Quran ni? Al-Quran ni tuan-tuan, yang pertamanya tujuan Allah Ta'ala turun sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut tentang kelompok yang baik ni apa? Yatluna ayatillah, golongan yang bertilawah ayat Allah. Tilawah makna dia apa? Baca ayat Allah. Quran ni tuan-tuan diturunkan dengan tujuan untuk ayat itu dibaca. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah mereka tartilkan Al-Quranul Karim mengikut kaedah tartil. Apa makna tartil? Kita buka sebagai contoh dalam risalah kursus Qari dan Qari'ah oleh Ustaz Abdullah Qari Haji Saleh hafizahullah, Akhas Abdullah Qari Haji Saleh. Dalam risalah itu beliau mengambil ta'rif tartil itu. Katanya apa? Tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Mengetahui tajwid huruf, hak kepada huruf itu dia tahu, sebutan huruf dengan betul. Wa ma'rifatul wuquf, dan dia tahu di mana tempat nak berhenti. Maknanya apa? Tartil ni apa? Secara mudahnya kita kata hendaklah membaca Al-Quranul Karim mengikut hukum tajwid. Kan Nabi SAW sebut al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quranul Karim ma'as safaratil kiramil bararah, mereka itu bersama dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi wa huwa yatata'ta' wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yatata'ta', dalam keadaan merangkak-rangkak, dalam keadaan tergetak-getak, yatata'ta' wa huwa alaihi syaqun, dia susah nak baca, lahu ajran, baginya 2 pahala. Dua-dua tu menandakan tentang tuntutan Al-Quranul Karim. Dia berusaha juga untuk baca Quran, dan dia nak dapat bacaan Quran yang sebenar bagi sampai kedudukannya sebagai orang yang mahir bil Quran. 2. Yang ketiga, Al-Quran ni Allah Ta'ala turun dan dia telah berfungsi dengan keadaan itu, iaitulah tadarus. Nabi SAW sebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, mana-mana orang yang berhimpun di rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid, yatadarasuna bainahum, mereka berhimpun dengan tujuan untuk mereka tadarus di kalangan mereka. Satu orang baca, satu orang dengar, ambil pengajaran dan sebagainya. Yatadarasuna bainahum. Allah Ta'ala kata apa?
akan diturunkan kepada mereka rahmat daripada Allah. Malaikat akan melayangkan dia punya sayap, memberikan kerahmatan kepada mereka. 3, tadarus. Yang keempat disebut sebagai tadabbur. Tuan-tuan perhati dalam Quran, tuan-tuan akan dapati Allah Ta'ala kata kepada orang kafir, kenapa mereka kekal dengan kekufuran mereka? Kerana mereka tidak tadabbur Al-Quran. Kenapa orang munafik dalam Al-Quran Al-Karim? Allah Ta'ala sebut, kenapa orang munafik itu hatinya keras? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mereka itu tidak tadabbur Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun atas hati mereka itu dikeraskan. Hati mereka jadi keras. Punca dia apa? Kerana tidak tadabbur Al-Quran. Yang kelimanya tafsir. Tahu yang kelima tafsir? Kan kalau kita buka dalam banyak ayat suci Al-Quran Al-Karim, perkataan al-hikmah itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka itu al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah itu oleh kebanyakan para ulama, mereka menafsirkan kata al-hikmah itu adalah penjelasan kepada Al-Quranul Karim. Sunnah yang menjadi penjelasan kepada Al-Quranul Karim, yang fungsinya adalah menafsirkan Al-Quranul Karim. Baca ayat, mereka pergi bertanya kepada Nabi SAW, ma tafsiruha ya Rasulullah. Mereka baca ayat, mereka bertemu kepada Ahlul Quran, para sahabat dulu, mereka bertemu dengan Ahlul Quran, lalu Ahlul Quran menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh ayat itu tafsir. Apa bezanya di antara tafsir dengan tadabbur? Antara tafsir dengan tadabbur, lembaga tadabbur antarabangsa Syekh Abdullah Al-Umar, Setiausaha Agung dia ketika mana berbicara tentang perbezaan di antara tadabbur dengan tafsir, dia menyebut kata tafsir itu agak mendalam, dan tafsir itu orang yang nak menafsirkannya dia kena ada syarat-syarat dia. Orang tu mesti ada ilmu bahasa, orang tu mesti faqih, orang tu sekian-sekian. Adapun tadabbur, kita baca ayat tu, kemudian kita cuba nak menyelaminya sebagaimana seorang yang menyelam cari barang-barang permata yang ada di dalam ayat tersebut. Tadabbur ini satu perkara yang boleh meningkatkan iman. Dan sudah tentu dah yang keenamnya adalah tatbiq, melaksanakan tuntutan Al-Quranul Karim. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Untuk kamu berhukum di kalangan manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, dan kamu tidak menjadi golongan yang pengkhianat kepada orang-orang yang beriman. Itu antara tujuan Al-Quranul Karim diturunkan. Kalau kita perhati tuan-tuan satu-satu, tilawah, tartil, tadarus, tadabbur, tadabbur, tafsir, dan juga tatbiq. Banyak mana hari ini sebenarnya orang kita lari daripada Al-Quranul Karim. Orang kita lebih seronok lagi berqasidah daripada bertadabbur Al-Quranul Karim. Sementara saya tak sebut agak. Sementara tuan-tuan, orang tak berapa nak syok apabila kita ajak kepada pembelajaran Al-Quranul Karim, meneliti Al-Quranul Karim. Orang lebih syok kepada perkara-perkara yang lain. Al-Quranul Karim tuan-tuan dijadikan sebagai barang perdagangan, mahjurah. Orang tak ambil iktibar daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diturun sebagaimana kata Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kaifa Nata'amul Ma'al Quran, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dia kata keadaan umat dahulu, mereka jadi mulia kerana mereka tahu apa tujuan Al-Quran diturunkan dan mereka meraihkan tujuan itu. Adapun umat hari ini, kenapa mereka menjadi terporak? Kerana Al-Quranul Karim itu diambil di ketika-ketika yang tertentu dan dalam keadaan-keadaan yang tak tepat. Tuan-tuan, kita pun tak tahu. Tuan-tuan, ni sejak tahun 2000 naik ke atas ni, 2003, 2004 naik ke atas, dia mula main inovasi makanan sunnah. Makanan sunnah sana, makanan sunnah. Okey. Walau orang pakat nak labelkan dengan sunnah. Okey. Lalu ni pula tuan-tuan, saya tengok petang tadi, ada pula dia panggil apa? Resepi sunnah. Allahu Akbar. Saya tengok datang apa ni? Tengok bila dekat-dekat nak maghrib tadi, tengok dia panggil apa? TV1. Resepi sunnah ke apa sunnah ke? Permakanan yang sihat daripada Al-Quran dan sunnah. Saya tengok puding sunnah ada rupanya.
Chef tu buat puding sunnah. Puding jadi sunnah tu kes apa? Kes masukkan buah kurma. Dia masukkan tepung kastad, masukkan apa semua, celah-celah tu masuk buah kurma, maka jadilah puding tu puding sunnah. Apa punya kacau. Nak jadi lagi bagus lagi, dia kata buat macam cucuk kodok kurma. Sungguh-sungguh petang tadi dia punya pengacara, dia pelakon tu nama apa ke? Tu dia tuan-tuan, dia kata buat macam cucuk pisang. Kalau malas sangat nak buat puding sunnah ni, bakal buat macam cucuk pisang tu, ambil kurma, celup dalam tepung, kemudian masukkan, maka jadilah dia sunnah. Apa ni? Al-Quranul Karim ni tu tak kira tuan-tuan, ayat 114 Tok Guru. Allahu Akbar. Dulu ni ayat ada apa semua habis jurus dah. Ni dia main pula ayat hak jenis ada bilangan. Ayat 100 madu 7 jenis. Ayat madu. Ayat tu campur ayat Zam-Zam, campur dengan ayat akali, campur dengan madu, campur dengan za'faran, campur dengan apa semua, RM40. Harga untuk 500 ml. Kita raikan Al-Quran ataupun kita layan Al-Quran macam tu. Macam tu kita layan Al-Quranul Karim. Lagi teruk tuan-tuan hak Kuala Lumpur. Nama ayat tu ayat manis. Ayat manis. Apa cerita dia? Ayat tu diambil daripada 313 kolah daripada Nusantara. Saya duk gedung tengok kalau di Naratiwat tu, dia kata dia ambil daripada 313 masjid termasuk di Naratiwat. Naratiwat sekadar masjid yang saya singgah, kebanyakan dia punya kolah dia tu berkelumur. Allahu Akbar. Menjamu kita. 313 ayat daripada masjid, dan ayat daripada 313 masjid daripada Nusantara. Apa ni? Bagaimana kita melihat Al-Quranul Karim? Macam mana kita nak capai takwa? Para ulama menyebut tuan-tuan, nak capai takwa, dia kena tengok Al-Quranul Karim dengan cara kita tadabbur Al-Quran. Kita bagikan hak Al-Quranul Karim. Al-Quran takkan selekeh itu. Al-Quran ni tuan-tuan, kitab yang penuh dengan kebesarannya dan kehaibatannya. Allah Ta'ala kata apa? Aku turunkan untuk manusia liyadabbaru ayatihi, untuk mereka melihat tentang kehaibatannya, mereka mengkaji, meneliti tentang kehaibatannya. Orang apabila dia ra'i Al-Quran, dia teliti dan dia layan Al-Quran, mengikut hak Al-Quran, Allah Ta'ala akan angkat dia. Adapun orang kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai barang-barang yang macam tu saja, mereka akan terporak dan mereka tidak akan membangun dengan Al-Quranul Karim. Ni tuan-tuan, ni dia makin duk teruk ni. Dia makin revolusi menjual ayat suci Al-Quranul Karim ni makin teruk jadi ni. 313, 14, 114. Lepas tu ayat 7. Lepas tu dia main pula ayat kolah Tok Wali. Wali mana kita tak tahu. Saya pun duk fikir orang perempuan saya dia mu'allaf lah, walaupun masuk 20 tahun dah. Dia bukan asal Islam. Kira mu'allaf lah. Boleh kat orang Melayu dia kata mu'allaf lah. Dia baru balik daripada Chiang Mai kemarin. Sampai dia al-Ustaz kemarin ni. Sampai di rumah kemarin ni, orang mai jual ayam yang namanya ayam jampi Telaga Tok Wali. Besar ni lebih kurang besar ni. Harga dia RM40. Kau ada anak kecil dia kata ada. Hak paling kecil umur 6-7 bulan, hak paling besar umur baru 12 tahun. Untuk penerang hati kau, untuk mudah hafal, untuk perang macam-macam lah, macam-macam jenis khasiat dia tu. Isteri saya kata nak beli ni RM40 ni, kacau ni. Dia ni pati. La ilaha illallah. Ayat tu rupanya pati. Dia kata waktu nak minum, masuk campur dengan ayat sejuk biasa, baca selawat 11 kali apa semua, dan minum pin, insya-Allah terang hati dan sebagainya. Dah tak ada siapa di rumah, ra'i dia beli juga, bayar RM40. Boleh ke anak hak kecil tu dia langgah 2 kali, habis RM40 tu. 2 kali dia tak kira pati ke apa ke, perut dia bagi 2 kali. Tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak cerita lepas tu sampai balik, soalan pertama keluar, dia kata agama apa macam ni? Dia dulu agama Buddha.
Dia duduk agama pun. Kita nak sebut apa tuan-tuan? Orang yang tak minum ayak ni, tak minum ayak Telaga Tok Wali, orang yang tak minum ayak 114, orang yang tak minum, tapi dan dia bukan Islam, dia cemerlang dalam pelajaran. Kita nak kata apa kat mereka? Dan sekiranya orang minum ayak Telaga Tok Wali ni yang kita jual dengan nama Islam, dengan apa semua ni, tiba-tiba tak berkhasiat, tiba-tiba dan Allah Ta'ala alam tak menjadi dan sebagainya. Macam mana kedudukan orang yang minum? Apa kalau sampai ke tahap dia mempersalahkan agama? Ni salah siapa ni? Agama diperdagangkan sampai terah tu tuan-tuan. Itu dia pijuh sikit. Tajuk saya ialah, saya nak sebut, nak capai kepada takwa. Yang kedua adalah dengan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ayat yang kita baca ni, iaitulah dengan cara kita berada bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Sebab tu Allah Ta'ala kata, tak cukup kita duduk seorang-seorang. Tak cukup. Dalam hadis Nabi, Nabi suruh kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Kerana kalau kita duduk seorang-seorang, kita diumpamakan macam kambing yang akan dibaham oleh serigala. Kan Nabi SAW sebut begitu, suruh kita duduk di kalangan jamaah, di kalangan orang-orang yang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tak cukup. Kamu nak capai takwa itu dengan cara wa kunu ma'as sadiqin. Kamu kena duduk di kalangan orang-orang yang jujur, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Yang kedua, dalam ayat dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-35, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati sampai ayat was-sadiqina was-sadiqat. Tuan-tuan tengok dalam ayat 35 tu, Allah Ta'ala senaraikan 12 ciri orang-orang yang baik, yang Allah Ta'ala akan bagikan kepada mereka keampunan. Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka keampunan. Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka pahala yang berganda-ganda. Antaranya kata Allah, mereka-mereka yang muslimin, lelaki dan perempuan, mereka-mereka yang mukminin, lelaki dan perempuan, mereka-mereka yang taat, al-qanitin, lelaki dan perempuan. Dan salah satu daripada kelompok 12 itu adalah was-sadiqina was-sadiqat, golongan yang jujur, lelaki dan perempuan, golongan yang benar, lelaki dan perempuan. Yang ketiga, dalam ayat surah Muhammad ayat 21, falau sadaqu lakana khairan lahum, tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, nescaya yang demikian itu adalah terbaik untuk mereka. Tuan-tuan hadirin mukminin, mencerita tentang kelompok di zaman Nabi itu, Allah Ta'ala menutup dengan menyebut kata yang terbaik di kalangan mereka adalah orang yang iman mereka iman yang jujur. Falau sadaqu lakana khairan lahum, kalau mereka jujur dalam beriman kepada Allah, lakana khairan lahum, nescaya itu yang terbaik untuk mereka. Tuan-tuan, di kalangan orang yang beriman, yang mengaku dia beriman, kadang-kadang iman dia itu tidak jujur. Tuan-tuan buka sebagai contoh dalam surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyenaraikan tentang kelompok yang tidak jujur dengan imannya. Dia kata dia beriman, sebagaimana dalam suratul Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang satu kelompok manusia yang mereka menyatakan bahawasanya mereka itu beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkata orang-orang sebahagian daripada orang-orang Arab, orang Badawi, amanna, kami telah beriman. Allah Ta'ala kata apa? Qul lam tu'minu, katakanlah bahawa kamu tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katalah kamu telah memeluk agama Islam. Sebab keimanan yang sebenarnya itu dia memerlukan kepada kejujuran. Lambang kepada orang yang paling hebat iman ni adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq, yang disebut As-Siddiq. Kenapa? Kerana benar dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditanya siapa yang berkata, apapun pengkhabaran yang mari kepada dia, dia bagi tahu. Dia tanya siapa yang bagi tahu. Kalau dikatakan Muhammad, lebih daripada itu pun aku akan percaya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dalam surah Al-Muddathir Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Yamin, orang-orang Yamin, orang-orang
aliran kanan, yang mereka ni boleh masuk syurga di akhirat kelak, ahli syurga. Mereka ni tuan-tuan, dalam syurga kelak, yatasaalun, mereka bertanya, saling pakat duk lawan tanya, anil mujrimin, dia bertanya tentang siapa? Tentang orang-orang yang buat dosa. Dia bertanya, mana ni jiran kita? Kata para ulama mufassirun, kenapa mereka bertanya? Kerana mereka bertanya tentang orang yang terhampir dengan mereka, tapi pasal apa tak masuk syurga? Mereka akan bertanya, yatasaalun, mana dia habis-habis ni? Anil mujrimin, mana dia orang-orang jahat ni? Kemudian dikatakan mereka duduk dalam neraka sakar. Tuan-tuan perhati, neraka sakar, dan di antara neraka-neraka yang ada, neraka-neraka ni kan dia ada tingkatan. Antara neraka-neraka tu adalah neraka sakar. Neraka sakar dalam surah Mudassir, Allah Ta'ala kata la tubqi wa la tazar, dia tidak akan berbaki. Sebahagian mufassirun menyebut kata neraka sakar ni neraka yang tak ada penghuninya, disebut dengan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka, tak ada. Kalau kita baca neraka Jahannam, dia akan ada sebut khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam, tapi tidak sakar. Lalu mereka bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Ayat 42. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu duduk, kamu masuk di kalangan orang-orang yang masuk neraka sakar ni? Allah Ta'ala beritahu jawapan yang diberikan oleh ahli neraka, dan itulah penyebab kepada mereka masuk dalam neraka sakar. Satu, qalu lam naku minal musallin, kami ni tak terdiri daripada orang-orang yang mendirikan sembahyang. Lam naku minal musallin, tak pernah sembahyang. Lam kan kita baca dalam bahasa Arab, kalau la makna dia lain, lan makna dia lain, lam makna dia lain. Lam tu jazam, menandakan lam naku minal musallin, terjemahan dia tak pernah sembahyang. Satu, lam naku minal musallin, tak pernah sembahyang. Kedua, walam naku nut'imul miskin, juga dengan kalimah lam naku nut'imul miskin, kami tak pernah bagi makan kepada orang miskin. Tak pernah bagi makan kepada orang miskin. Ketiga, walam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ni rajin duduk bersama-sama dengan orang-orang yang dusta, orang-orang yang buat perancangan jahat, orang-orang yang bohong dan sebagainya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami duduk bersama-sama dengan orang dusta. Tuan-tuan nampak? Kita nak sebut apa? 2 ayat, 3 ayat tadi Allah Ta'ala sebut kata nak capai kepada maqam taqwa, nak duduk bersama-sama dengan orang taqwa di akhirat kelak. Di dunia ni lagi, wa kunu ma'as sadiqin, duduk dengan orang-orang yang jujur, orang yang benar. Jangan duduk dalam kelompok mana? Ni dia kata neraka sakar ni, penghuni neraka sakar ni jawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dulu ni di dunia dulu ni kami duduk di kalangan orang-orang yang dusta. Tak cukup lagi. 4, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dulu di dunia ni kami terdiri daripada kelompok yang nukadzibu biyaumiddin, orang yang berdusta tentang hari pembalasan. Tak percaya. Ya, dari segi mulut dia mungkin sebut kata percaya, tapi yakin benar-benar kepada apa yang akan ada hari pembalasan ni, tak percaya. Maka Allah Ta'ala kata lepas tu, bila kata wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai bila datang yakin kepada kami, iaitulah mati, barulah kami percaya, oh rupa-rupanya ada hari pembalasan. Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Orang yang macam ni, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, sedikit pun tak bagi manfaat kepada mereka oleh orang-orang yang boleh memberi syafaat. Kalau mereka ada kelompok yang boleh bagi syafaat, tapi pemberi syafaat itu tidak boleh memberi sebarang manfaat kepada mereka. Pasal apa? Hak diri mereka sendiri mereka tak jaga. Termasuklah satu daripadanya ialah wa kunna
nakhudu ma'al khaidin, kami duduk dengan kelompok yang dusta kepada agama, buat perancangan dusta, mudah mempercayai perkara-perkara yang ifk, tuduhan dan sebagainya. Duduk dalam kelompok itu. Bila duduk dalam kelompok itu, Allah Ta'ala kata apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Sedikit pun syafaat daripada pemberi syafaat itu tidak boleh memberikan manfaat kepada mereka. Jadi itu 3 ayat suci Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi dalam risalah, dalam kitabnya ini, untuk bagi tahu kepada kita bahawa kepentingannya jujur dan kepentingannya melaksanakan kejujuran, dan pentingnya untuk berada bersama-sama dengan orang yang jujur. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Hadis yang pertama dalam bab ini, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yaktuba 'inda Allah hatta yuktabu 'inda Allah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata sesungguhnya jujur, benar, cakap betul, dia kata itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke dalam syurga. Sehingga antara amalan yang mendekatkan seseorang itu kepada syurga adalah berkata jujur, berkata benar. Wa innar rajul, sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi, la yasduq, dia melatih diri dia untuk sentiasa bercakap jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis, disenaraikan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, ketahuilah sesungguhnya dusta, bohong itu membawa ke arah kehancuran, membawa ke arah kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang lelaki itu, kata Nabi, la yakzib, dia melatih diri dia untuk sentiasa berbohong, makna orang yang rajin cakap bohong, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sampai satu ketika dia ditulis di sisi Allah, disenaraikan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ni tuan-tuan, ada 3 manfaat yang kita boleh ambil, ataupun 3 faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi bagi tahu asal kepada kebaikan dan asal kepada keburukan itu dibina dengan jujur ataupun tidak jujur. Itu adalah asas dalam pembentukan suasana baik ataupun suasana tidak baik itu. Dia bermula daripada bagaimana dibuat beritanya itu ataupun percakapan dan sebagainya itu, jujur ataupun tidak jujur. Itu satu. Yang kedua, Nabi bagi tahu kepada kita, kedua-dua ini, kebaikan dan kejahatan ini, akan membawa pelakunya ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, yang bermula daripada benar ataupun tidak benar, cakap sungguh ataupun cakap bohong, jujur ataupun tidak jujur. Dia bermula daripada situ, menghasilkan suasana yang baik, keadaan yang baik ataupun keadaan yang jahat. Suasana dan keadaan yang baik dan jahat ini akan membawa kepada syurga ataupun neraka. 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut, Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala akan menyenaraikan seseorang berdasarkan amalannya. Kalau dia sentiasa memang jenis cakap bohong, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kadzaban, sebagai penipu. Ditulis di sini dengan makna ditentukan kecelakaan kepada dia sampai dia menjadi seorang yang kadzab, sentiasa bercakap bohong. Tuan-tuan nampak keharmonian dalam masyarakat, kebangkitan masyarakat, kemajuan masyarakat, taqaddum masyarakat dan sebagainya, rupanya bertitik tolak daripada bagaimana akhlak masyarakat itu, bagaimana interaksi sesama mereka,
bagaimana muamalah mereka. Sekiranya muamalah itu diasaskan kepada kejujuran, maka masyarakat itu akan terbentuk sebagai masyarakat yang baik. Maka daripada jelmaan masyarakat yang baik itulah akan nampak kata ini adalah kelompok ahli syurga. Peniaga yang jujur, hakim yang jujur, imam yang jujur, tok guru yang jujur. Semua ni adalah orang-orang yang hebat, orang yang mengamalkan kejujuran. Maka kebaikan itu akan merata dalam masyarakat. Bila kebaikan akan merata dalam masyarakat, kebaikan itulah akan membawa dan menanggung masyarakat untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Asas dia duduk di situ. Kejujuran dan kejujuran. Kalau masyarakat itu asasnya adalah dibina dengan pembohongan, pemimpin bohong, ulama jahat yang berasaskan kepada pembohongan dan menggunakan agama, semua ni adalah kelompok-kelompok yang jahat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat fujur, masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Hakim yang jahat, ulama yang jahat dan sebagainya. Kejahatan itulah akan menanggung dan membawa masyarakat itu ke neraka, yang menyebabkan gambaran hidup masyarakat itu digambarkan sebagai ahli neraka. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita perhati, kalau sesebuah masyarakat itu dibina di atas dasar kejujuran, kita ambillah masyarakat yang paling ideal yang ada 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, masyarakat yang dibina oleh Nabi SAW di Al-Madinatul Munawwarah. Kita dapati di kalangan masyarakat yang ada di Madinatul Munawwarah itu lahir satu orang yang bernama Ma'iz Al-Aslami. Lahir orang yang sejujur itu, yang dia melakukan kesalahan. Bila dia melakukan kesalahan, akhirnya dia mengaku tentang kesalahan yang dia lakukan. Dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam riwayat yang banyak, dia menyebut kata, aku telah berzina. Yang kisah Ma'iz Al-Aslami. Dan imra'atun ghamidiyah, perempuan ghamidi, lahir dalam masyarakat. Berpunca daripada apa tuan-tuan? Masyarakat itu ditanam sifat jujur dan jujur. Tuan-tuan, baginda Ar-Rasul sebagai seorang pemimpin di Madinatul Munawwarah, peristiwa yang ada orang yang dihantar untuk menjadi amil pergi mengutip zakat. Bila balik mai, dia bagi dekat Nabi, ya Rasul, wahai Rasulullah, ini adalah untuk negara, adapun ini adalah untuk aku diberikan bahagian aku ini. Nabi ajak makna kejujuran kepada dia. Dia kata, sekiranya aku tak lantik kamu menjadi amil, apakah mereka akan bayar kepada kamu dalam keadaan kamu sudah punya hak dan sebagainya dalam zakat ini? Masyarakat terdidik secara automatik tentang apa yang dinamakan kejujuran. Dididik oleh siapa? Dididik oleh ketua negara, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, masyarakat yang harmoni macam ni buat salah, berani mengaku salah. Buat salah, pergi jumpa dengan Nabi dengan penuh kejujuran. Hak paling masyhurnya adalah imra'atun ghamidiyah dan juga Ma'iz Al-Aslami. Saya tak mau bawa cerita dari unsur hukumnya. Hak saya nak bawa dan saya nak tunjul malam ni adalah unsur kejujurannya. Jujurlah yang menyebabkan mereka berani mai jumpa dengan Nabi. Ya Rasul, inni qad zanaitu, aku telah berzina, ambillah tindakan kepada aku. Pasal apa? Jujur. Kejujuran itu tuan-tuan, kejujuran itulah juga melahirkan insan-insan yang as-sadiqin, dan mereka itu yuktab indallahi siddiqan. Mereka ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan cuba perhati, nak tengok harmoninya masyarakat apabila ada sifat jujur. Tuan-tuan perhati cerita Ashabul Jannah. Ashabul Jannah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-33 daripada suratul Qalam. Saya nak bawa unsur jujurnya. Dibawa oleh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, surah yang kedua, juzuk yang ke-29. Para ulama mufassirun sebahagiannya berbicara cara teliti. Pi cari duduk di mana Ashabul Jannah ni, kampung apa, duduk di mana. Ada riwayat kata
ada dalam kitab-kitab tafsir menyebut kata mereka ini duduk di kampung Dirwan, di salah satu wilayah ataupun salah satu kampung daripada kampung-kampung Yaman, di Yaman. Bila sebelum bi'atsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tak sebut. Dan para ulama mufassirun juga menyebut tujuan kenapa Allah Taala tak sebut. Sebahagian yang menyebut kerana tujuan ayat dalam Al-Quranul Karim, terutama ayat-ayat kisah ini, tujuan dia adalah untuk memberi ibrah kepada manusia. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tujuan dia adalah tujuan untuk memberi ibrah, pengajaran kepada manusia. Lalu mengetahui kampung mana, bila dan sebagainya, batas geografi dan sebagainya, itu tak penting. Yang pentingnya apa yang nak disebut oleh Al-Quranul Karim. Tuan-tuan baca, inna balawnahum kama balawna ashabul jannah. Kami telah memberikan ujian kepada mereka, yakni kepada Quraisy, sebagaimana kami telah menguji ashabul jannah. Ashabul jannah ni siapa, tuan-tuan? Saya cerita ringkas-ringkas. Saya nak ambil unsur jujur dia, tuan-tuan. Saya nak cerita ringkas-ringkas. Depa ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Mereka ni, tuan-tuan, ada 5 beradik. Pak depa orang tua, pak depa tua dah. Ada 5 beradik. Dalam kalangan 5 beradik ni, salah seorang dari pak depa ni ada buat ladang pertanian. Ada ladang. Tak disebut luas mana? Tak disebut. Sebahagian daripada kitab tafsir mereka pergi detail, pergi cari, dan ini mungkin riwayat-riwayat yang diragukan. Mereka sebut sekian ratus hektar, sekian ratus ekar dan sebagainya. Tapi Al-Quran tak sebut besar mana. Yang pentingnya digambarkan kata dia ni adalah seorang yang kaya. Sampai satu ketika bila tua dia mati, tinggal 5 orang anak. 4 daripada 5 orang ni, mereka buat keputusan masa mati itu sama dengan waktu untuk memetik buah. Mereka kata pagi besok jom kita pergi petik buah. Dan kita pastikan pagi besok ni iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun, sampai habis. Mereka kata kita pastikan pagi esok ni bila kita petik buah tu, kita tak akan benarkan buah ini sampai ke mulut orang miskin. Kita tak mau bagi orang miskin makan. Pak mereka tidak pernah lebih daripada hajat buah-buah itu ataupun hasil daripada ladang mereka itu, tak lebih daripada hajat yang masuk ke rumah. Sekadar hajat dia. Hak lebih dia bagi habis ke orang. Setelah dia berniaga dan sebagainya, dia bagi kepada orang. Tapi mereka ni buat keputusan, mereka kata kita tak sah buat macam tu. Kita mesti ini adalah hasil usaha kita, hak kita jangan bagi kat mereka. Fatafa alaihim rabbuhum, pada malamnya Allah Ta'ala telah hancurkan kebun mereka, dan mereka bangun dalam keadaan pagi-pagi besok pakat pi mereka tengok-tengok, kita sesat ke ni? Sampai tempat yang mereka nak pi tu tengok-tengok kering, tak ada, habis. Kita sesat ke ni? Bal nahnu mahrumun. Salah seorang di kalangan mereka kata, yang kata ada siapa? Awsatuhum. Dari 4 daripada 5 ni, daripada 5 orang ni, 4 buat keputusan jangan bagi kat orang miskin. Yang awsatuhum, yang duduk tengah-tengah, dia tetap kata kita kena bagi, sebab ini adalah kerja-kerja yang baik. Dialah yang kata bal nahnu mahrumun, bahkan kita semua ni telah diharamkan, kita tak dapat apa yang telah kita rasa hak kita, kerana kita tak kata insya-Allah dan sebagainya. Itu kisah panjang. Tuan-tuan tengok, fa aqbala ba'dhum ba'dhin yatasaalun. Depa pun pakat yatalawamun, mereka sama-sama mereka itu pakat kata mengata, hang punya pasal, aku punya pasal dan sebagainya. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Saya nak pergi poin dia tang tu, muka surat ayat yang ke-32 surah Al-Qalam ni. Depa kata asa rabbuna, mudah-mudahan Allah Taala akan ganti, ayyubdilana khairan minha, Allah Taala akan ganti yang lebih baik daripada dusun kita yang dulu ni. Inna ila rabbina raghibun, kita telah kembali kepada Allah. Ayat sebelum tu dia kata apa? Inna kunna taghin, kami sesungguhnya kita telah melampau batas. Tuan-tuan, inilah unsur jujur. Depa buat salah, tapi akhirnya mereka berani untuk menyatakan kesalahan mereka. Yang unsur ini hanya ada dalam sebuah masyarakat yang dibina dan diasas dengan asas kejujuran. Daripada semua pihak, asas yang dibina adalah asas kejujuran, as-sidq.
Inna sirqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan melambangkan penganut orang yang buatnya itu dibawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca lagi kisah di zaman Nabi. Ni masyarakat ideal ni. Saya nak sebut bagaimana sebenarnya jujur itu penting. Tuan-tuan baca lagi cerita perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang musim panas. Jauh dia ratus kilometer daripada Madinah. Nak keluar musim panas. Waktu tu pula buah-buah tamar ni baru keluar. Buah-buah tamar ni sudah boleh dipetik dan sebagainya. Tuan-tuan, salah seorang daripada ramai-ramai sahabat yang Nabi ajak jom keluar perang Tabuk, yang dibenarkan untuk tak keluar perang Tabuk ni adalah orang yang dijaga untuk orang yang ditugaskan untuk jaga Madinah, dan juga orang perempuan, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Orang-orang yang dibenarkan. Salah seorang dalam ramai-ramai ni nama dia Ka'ab bin Malik. Tuan-tuan, dalam kitab Riyadhus Salihin ni kita akan jumpa kisah dia, Ka'ab bin Malik, ataupun kita dah jumpa dalam bab sebelum ni. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia tak keluar. Dia tak keluar. Pasal apa? Dia balik rumah, tengok dalam kebun dia berasa tenang, dia tidur syok semua. Orang dah keluar pergi perang. Di sana Nabi duk cari mana Ka'ab bin Malik. Ada orang kata Ka'ab bin Malik dah jadi munafik, ada orang kata Ka'ab bin Malik telah dibeli, telah jatuh kepada isteri dia dan sebagainya, ikut kata-kata isteri, dan macam-macam orang kata kepada Ka'ab bin Malik. Tuan-tuan, habis perang tu tak jadi, tapi habislah misi itu, Nabi SAW balik ke Madinah. Panggil 80 orang lebih yang tak keluar perang Tabuk. Panggil orang munafik mai, bagi alasan kat Nabi, lepas sampai Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, pasal apa hang tak pi Ka'ab? Pasal apa? Apa yang menyebabkan kamu tak pi wahai Ka'ab? Ka'ab bin Malik, tuan-tuan, dengan penuh kejujuran dia sebut kat Nabi. Dia kata, ya Rasul, aku tak ada alasan apa melainkan kerana aku telah diuji dengan malas. Tak ada alasan apa. Aku tak mau bagi tahu kita pasal orang perempuan sakit ke apa semua. Tak. Aku tak ada alasan apa. Tapi semata-mata kerana malas. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, amma haza, adapun dia ni, dia kena tunggu arahan daripada Allah. Hak tadi ni, hak 80 orang lebih tu, hak orang munafik tu, Nabi lepas. Tapi Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat dia, Nabi SAW tahan sat. Balik hatta yaqdi Allah, sehingga Allah Ta'ala menguruskan urusan kamu dan urusan tak keluar perang ini. Apa berlaku, tuan-tuan? Lepas tu diarahkan kepada Ka'ab bin Malik, diarahkan kepada orang Madinah semua, pulau Ka'ab bin Malik, pulau, sampai ke tahap Ka'ab bin Malik kata, aku rindu nak tengok muka Nabi. Mai sembahyang ni duduk dekat dengan Nabi. Nabi bagi salam, nampak muka Ka'ab bin Malik. Nabi beralih ke arah lain ladan, bagi salam, orang tak jawab salam. Pi rumah anak saudara Abu Ubaidah tak mau jawab salam. Teruk sampai hari yang ke-40. Mai pula arahan, suruh isteri pergi balik dulu. Isteri 3 orang ni balik ke rumah mak mereka. Isteri Ka'ab bin Malik nak balik, tiba-tiba dia dengar 2 orang lagi isteri kepada 2 orang sahabat tu minta izin kat Nabi untuk jaga kerana dah tua. Kerana 2 orang sahabat ni agak tua. Nabi benarkan. Isteri Ka'ab kata, aku nak minta izin daripada Nabi. Ka'ab kata, dah, balik rumah. Tuan-tuan, hari yang ke-50 Al-Quran menyebut hatta daqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga bumi ini dirasakan amat sempit untuk mereka. Tuan-tuan, cuba bayangkan, zaman tak ada handphone, tuan-tuan. Zaman tak ada WhatsApp, zaman tak ada handphone, zaman tak ada Facebook, zaman tak ada apa ni. Zaman lah ni, kalau kata orang tak cakap dengan kita pun, kita boleh cakap seluruh dunia dengan orang lain. Ramai lagi nak cakap dengan kita. Zaman tak ada apa, tuan-tuan. Madinah siapa pun tak cakap dengan dia, sunyi. Daqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga dia rasa kata bumi ni terlalu sempit untuk dia. Hari yang ke-50, daqat alaihimul ardu bima rahubat.
barulah Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah kepada dia dan Allah Taala mengampunkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya dah sebut apa tuan-tuan? Nilai apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi hukum itu adalah kerana kelalaian Ka'ab bin Malik daripada keluar menyertai peperangan Tabuk, tapi unsur yang paling utama kenapa Ka'ab bin Malik diuji dan dihukum begitu berpunca daripada kejujuran yang ada kepada dia, dan Allah Ta'ala angkat. Dalam riwayat Ka'ab bin Malik dia kata munzu yawma idzin, dia meriwayatkan hadis tu, dia cerita kepada anak dia setelah usia dia agak panjang, usia dia sudah agak tua, kabura, sudah tua umur dia. Waktu tu dia beritahu, dia kata munzu yawma idzin, sejak daripada hari itu aku tidak pernah bercakap dusta, aku tak pernah cakap bohong. Itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nilai apa tuan-tuan? Nilai kejujuran. Kita juga pernah cerita di sini, kalau ulang sebut cerita bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sanggup menjadi dhamin, menjadi penjamin kepada seorang pembunuh dalam keadaan dia tak kenal kawan tu. Nilai apa yang nak ditawarkan? Itulah nilai kejujuran. Sebuah masyarakat yang dibina dengan nilai kejujuran, anggota masyarakat dia jujur dan sebagainya, bawa kepada kebaikan dan kesejahteraan. Kebaikan dan kesejahteraan itu akan bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebuah masyarakat yang dibina dengan nilai pendustaan oleh semua segmen masyarakatnya, ada unsur-unsur pendustaan dan sebagainya, dia akan membawa kepada kehancuran. Kehancuran itu akan membawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua ambil peluang. Tuan-tuan buka dalam Quran. Tak ada lebih daripada orang yang dia diletakkan dengan nilai yang cukup rendah di sisi Allah, lebih daripada ulama-ulama yang bahaya, ulama-ulama yang tidak menjaga kejujuran ilmu mereka. Tuan-tuan buka dalam Quran. Allah Ta'ala menyamakan mereka dengan anjing, Allah Ta'ala menamakan mereka dengan himar. Sementara mereka itu tinggi martabatnya, tapi di ketika yang lain, kalau mereka tidak jujur dengan ilmu mereka, tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala mengumpamakan mereka dengan anjing. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan mereka itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas, kamu bagi makanan pun dia menjeler, kamu tarik makanan pun dia menjeler. Wal'iyadzubillah. Satu lagi Allah Ta'ala sebut apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Surah Al-Jumu'ah. Perumpamaan mereka itu macam himar, macam kaldai. Kaldai ni apa? Allah Ta'ala sendiri kata inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk di kalangan makhluk ni adalah suara himar. Suara himar, suara kaldai, itu yang paling buruk. Allah Ta'ala kata mengumpamakan orang yang punya ilmu, ada kitab yang banyak, tidak ada nilai kejujuran. Dia kata apa? Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti himar yang menanggung barang-barang yang banyak. Demikian tuan-tuan, nilai jujur itu penting. Demikian kalau kita berbicara tentang segmen lain dalam masyarakat, Allah Ta'ala, Nabi SAW tekan sangat unsur jujur. Saya habis segmen lain sebagai contohnya pemimpin. Kan Nabi SAW sebut antara golongan yang Allah Ta'ala akan bagi naungan di bawah arasnya adalah kelompok imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan Nabi juga sebut mana-mana orang yang diberikan amanah untuk memimpin umat lalu dia mati, wa yauma yamut, pada hari dia mati itu, wa huwa alaihim ghash, sedangkan dia ke atas mereka itu, yakni dia mendusta kepada rakyat dia, dia berbohong kepada rakyat dia, dia tidak jaga nilai kejujuran kepada rakyat dia, maka kemurkaan dan laknat Allah turun kepada dia. Kepada siapa? Pemimpin yang tidak menjaga nilai kejujuran. Ulama Nabi suruh jujur, orang awam Nabi suruh jujur, pemimpin Nabi suruh jujur. Nabi juga sebut tentang peniaga. Nabi SAW sebut kata at-tajirul amin ma'as safaratil kiramil barrah. Peniaga yang jujur, peniaga yang amanah, peniaga itu akan bersama dengan para malaikat. Dan Nabi SAW sebut di antara tanda kehancuran umat ini apabila lahirnya
peniaga-peniaga yang tidak sedia, peniaga-peniaga yang tidak jujur dalam menimbang barang-barang perniagaan mereka, yakni melakukan penipuan dalam perniagaan. Semua segmen masyarakat Nabi suruh jujur, kerana kejujuran itu membentuk kebaikan. Kebaikan itu akan menggambarkan masyarakat itu nak dibawa ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita baca dua hadis. Itu baru hadis yang pertama, kita baca hadis yang kedua. Wa an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Tirmizi, hadis sahih. Daripada Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, dia berkata, saya menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kamu ragu-ragu. Bila nak buat sesuatu, kamu ragu-ragu, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, kepada perkara yang tidak ada keraguan. Dalam qawaid, 40 qawaid daripada kitab Matan Arba'in, disebut di sana tuan-tuan, apa makna kita meninggalkan perkara yang ragu dalam semua urusan hidup kita, dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Istilah yang digunakan dalam urusan agama, kita nak salat, kita nak beramal dengan semua tuntutan agama ni, da'ma yaribu. Kalau ada urusan satu-satu perkara tu kita berasa, takkan ini adalah suruhan dan urusan agama, tinggal. Ila ma la yaribuk, ambil perkara yang tidak meragukan. Kaedah Islam cukup jelas tuan-tuan. Islam ni Allah Ta'ala kata telah sempurna agama ini, tak ada dah main unsur-unsur baru, tak ada. Mimpi-mimpi apa semua ni dia tak boleh bina hukum, tak boleh jadi hukum, tak boleh bina hukum. Kalau ada main cerita-cerita tentang cerita mistik, tentang mimpi sana mimpi sini, dah tinggal. Ila ma la yaribuk, ambil kepada perkara yang kita tak, sikit pun kita tidak ada keraguan padanya, kerana itu adalah qala Allah, itu adalah qala Rasul, itu adalah kata Allah, itu adalah kata Rasul. Tapi peliknya tuan-tuan, masyarakat kita ni dia syok untuk berbeza dengan orang. Dia syok untuk berbeza dengan orang. Ajaran-ajaran yang berbeza. Dia ni ajaran yang lama dah duk merekak dalam masyarakat. Dan masyarakat Melayu ni duk merekak lama dah. Baru ni taubat. Ada sijil taubat pula. Tak apalah. Mudah-mudahan depa taubat sungguh tuan-tuan. Ada sijil taubat pula dah. Tak apa, mudah-mudahan taubat sungguh. Tuan-tuan, saya jumpa dengan antara orang-orang atas dia, bagaimana mereka menceritakan dia create satu bentuk pemikiran beragama ni sampai orang berasa perlu untuk berpaut dengan dia, pengikut-pengikut dia. 2 tahun saya duduk tanya, mereka tulis nama mereka, di belakang tu tulis AR, Syekh apa-apa ke, belakang tu AR ni makna apa ni, arkitek ke apa ni, tapi ramai sangat. Semua syekh nu AR, bonda nu AR. Rupanya tuan-tuan radhiyallahu anha. Nama ketua dia taubat baru ni. Betul? Baru ni sebut dalam satu majlis di Al-Ustaz baru ni, depa sebut di kalangan kaki tangan syarikat mereka masih sebut lagi bonda ummu AR. AR tu adalah Allah redha. Radhiyallahu anha. Terjemah bagi jadi Melayu, Allah redha. Tuan-tuan, dia wujudkan benda-benda yang pelik-pelik. Pergerakan solat Abu Ya itu adalah pergerakan solat yang Nabi untuk umat akhir zaman dan sebagainya. Tinggal ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal perkara-perkara yang kamu ada sedikit keraguan kepada perkara yang tak ada ragu lagi. Dan ajaran-ajaran yang seumpama ini, orang kita pun dia syok tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu ni, orang perempuan jadi Nabi, ramai mana ikut? Raja Langit, Ayah Pin ikut. Ayah tak apa lagi lah, Ayah Pin ikut. Tuhan Harun ikut juga. La ilaha illallah. Tuhan dia pun nama ikut tuan-tuan, pasal dia nak merasa kelainan daripada orang dan sebagainya. Tinggal. Nabi bagi kaedah kepada kita, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggal perkara-perkara yang meragukan,
kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Ni haduk main merepek mimpi apa semua. Mimpi tidak boleh bina hukum. Hang mimpi. Mimpi antara hang dengan mimpi hang. Hang tak boleh mempengaruhi orang dengan membawa kisah-kisah mimpi yang mistik dan sebagainya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah. Kerana jujur itu membawa kepada ketenteraman, kata Nabi. Tenteram ni kerana jujur. Dan juga wal kadhibu ribah. Adapun kadhib, dusta itu ribah, dia akan menimbulkan kebimbangan. Itu kaedah yang Nabi ajak kepada cucu dia Al-Hasan. Dia kata aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perkataannya, tinggallah apa yang ragu kepada apa yang tidak kamu ragukan. Dan yang keduanya, kaedahnya, innas sidqa tuma'ninah. Ketenteraman, kedamaian itu bermula daripada as-sidq, jujur. Kan tuan-tuan baca dalam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia menjadi orang pertama, orang paling utama memerintah Madinah dan juga kerajaan khilafah itu yang merentas kepada beberapa buah negara di kawasan Hijaz dan kawasan Syam dan sebagainya. Pada waktu dia menjadi pemerintah itu, dia boleh tidur dalam keadaan tenang. Sejarah mencatatkan orang mai cari, Rom mai cari nak jumpa dengan khalifah, pergi tengok di rumah khalifah tu nampak macam tak ada apa ya. Akhirnya anak khalifah kata, kalau dia tak ada di masjid, pergi tengok di hujung Madinah ini, pergi tengok khalifah, dia boleh tidur dalam keadaan tenang. Rom kagum, tanya kepada Umar. Umar kata, kerana aku tidak ada siapa pun yang aku dustakan mereka, tidak ada siapa pun di kalangan rakyatku yang aku kenal mereka dan sebagainya. Lalu hidup yang penuh dengan tumak-ninah. Wal kadhibu ribah. Adapun kalau penuh dengan pendustaan, ribah, dia akan rasa membimbangkan, dia akan timbulkan perasaan bimbang dalam hidupnya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kepada kita, Allah Ta'ala masukkan kepada kita sifat as-sidq fil kalam, was-sidq fil af'al, was-sidq fil aqwal, benar dan jujur ketika berbicara, benar dan jujur ketika bertindak dan sebagainya. Terutamanya ketika mana jujur dengan Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Kita atas nama manusia, kita tergelincir kadang-kadang, tetapi kita bermohon kepada Allah untuk Allah Ta'ala mengembalikan kepada kita perasaan takwa ini. Sebagaimana kata ashab al-jannah, inna kunna taghin asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melampau batas, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengubahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahawa kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan menyebut ayat Allah, peringatan kepada saya yang lemah dan kepada kita bersama. Dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala kata apa? Kazalikal azab. Natijah daripada apa yang telah kami lakukan kepada ashabul jannah. Dan kita ambil ayat ini, kita letakkan dalam bentuk tadabbur kepada semua perbuatan kita, termasuklah di antara jujur dan tidak jujur ini. Kazalikal azab. Di dunia lagi Allah Ta'ala kata itulah azabnya. Perasaan bimbang, perasaan takut, perasaan dimusuhi, dia berpunca daripada akhlak-akhlak yang mazmumah. Kazalikal azab. Demikianlah azab. Tapi Allah Ta'ala kata wala azabul akhirati akbar. Azab Allah di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita bersama. Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan as-sadiqin, as-sadiqat, orang-orang yang jujur dalam beragama, jujur ketika mana berinteraksi dengan manusia, jujur ketika berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan jujur ketika berhubungan dengan manusia, hablum minan nas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.